أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Abu Bakar Malau, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni malam yang tak silap saya malam ke-28 daripada bulan Syaban 1443 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah saya nak berkongsi satu tajuk dengan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, dan kita akan kaitlah dengan Ramadan yang akan kita masuk, dengan sedikit perkara yang berkait dengan kehidupan kita dan sebagainya. Yang mana malam ni insya-Allah saya akan berkongsi satu hadis daripada kitab yang sedang saya pegang ni. Kitab ni nama dia kitab ataupun kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Yang mana kitab ni disusun oleh seorang kiai daripada Indonesia. Kiai ini nama dia Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, orang Banjar. Yang mana kitab ni disusun oleh beliau 38 tahun yang lepas, lama dekat 40 tahun dah kitab ni ada atas muka bumi. Dan yang menariknya, kiai ni masih hidup sampai lah. Duk ada lagi, 90 lebih lah. Dan saya dapat maklumat, beliau masih lagi mengajar di belah Banjarmasin, Indonesia. Kiai ni. Dah no? Baik. Dan kitab ni asal dia dalam bahasa Arab, tapi diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid kepada kiai ni. Yang mana murid beliau ni juga guru kepada sebahagian daripada kita, khususnya orang Kedah ni. Saya orang Kedah ni dengan nama ni saya rasa tak jauh mana. Tak, dan tempat beliau pun tak jauh mana pada Malau ni. Yang mana anak murid beliau yang terjemahkan kitab ni telah meninggal dunia pada hujung tahun lepas, iaitu almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ataupun ma'ruf dengan panggilan Syekh Fahmi Zamzam. Jadi Syekh Fahmi Zamzam merupakan anak murid kepada pengarang kitab ni. Dan Syekh Fahmi lah yang terjemahkan kitab ni ke bahasa Melayu dan bagi sikit huraian kepada hadis-hadis yang ada dalam kitab ni. Jadi mudah-mudahan apa yang saya nak kongsikan malam ni, mudah-mudahanlah kita pakai ambil pengajaran, mudah-mudahan kita boleh pakai dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, saya pilih satu tajuk tak payah banyak-banyak kan. Satu tajuk malam ni. Tapi tajuk ni kasar lah. Tajuk kita malam ini, jangan malu hadir ke majlis ilmu. Itu tajuk dia. Kalau lorak kita ni, lorak Kedah kita ni, jangan malu main mengaji. Main mengaji, jangan malu. Itu tajuk dia. Baik. Hadis dia panjang sikit. Saya baca hadis dulu, kita dengar sama-sama, ambil berkat. Sekali kita tengok terjemahan Melayu. Hadisnya berbunyi, An Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid
إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3 أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه أو كما قال أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. Panjang ayat dia ni, no? Tapi dia senang sebab dia bentuk cerita. Daripada Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama para sahabat dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, dia melihat ada tempat kosong di tengah-tengah majlis, maka dia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana dia melihat orang ramai, maka dia rasa malu masuk dalam majlis ilmu tersebut, maka dia terus pergi ke tempat lain. Maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapan, baginda bersabda, "Mahukah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, dia merasa malu, maka Allah juga malu daripadanya. Adapun yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling jua daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Panjang ya, no? Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bagi gambaran hadis dulu. Bagi terjemah hadis ni cara orang kita lah, bagi senang nampak. Baik. Waktu Nabi SAW sedang duduk dalam majlis dengan para sahabat, ataupun waktu Nabi sedang mengajak para sahabat dalam masjid. Masjid ni Masjid Nabawi lah. Hadis ni jadi dalil kuliah boleh buat di masjid. Kan? Hadis ni jadi dalil pengajian majlis ilmu boleh buat di masjid. Sebab baginda SAW sendiri buat kuliah dalam masjid. Sebab itu orang yang minta maaf kok malau ni tak ada. Cuma kita sebut secara umum lah. Sebab itu kalau kata masjid hanya dijadikan tempat semayang, habis semayang kunci belah balik, tak periduk dengan majlis ilmu, maknanya orang yang pegang masjid itu akhirat nak kena jawab. Sebab baginda menjadikan pengajian ini berada dalam masjid. Awak yang senyap terus jumpa saya. Betul, memang macam tu pun. Dia kok Malau ni saya rasa tak ada, kok belah Kedah tak ada. Saya pun kalau Pulau Pinang ni pun zaman dulu. Dia pegang masjid, dia buat apa Ustaz? Masjid ni main tempat semayang. Habis semayang kunci rapat, apa pun tak ada. Kuliah apa pun tak ada. Ada satu masjid dia buat kuliah, tapi yang syok dia buat 30 hari kuliah. Dia kata saya buat kuliah 30 hari, orang tak main apa Ustaz? Tanya haji buat kuliah apa? Kuliah tajwid. Oh, 30 hari dia rembas tajwid, memang orang tak main. Saya tanya, habis tu kuliah fiqh, tauhid, apa nama tasawuf, tafsir, hadis apa semua tak ada lah. Dia kata tu tak boleh Ustaz. Sebab apa? Dia tak lagi ustaz-ustaz main mengajak, kata kat orang. Alah. Hujah. Tapi tak apalah. Orang tu pun dah dilepaskan masjid, lepaskan jawatan masjid tu, ganti orang baru hidup dalam masjid tu. Tak apalah. Sedangkan ni dalil Nabi SAW buat majlis ilmu dalam masjid. Ada hadis-hadis lain menunjukkan Nabi SAW buat tazkirah lepas solat. Maksudnya lepas semayang bagi tazkirah, lepas semayang bagi pesanan. Kalau bahasa kita lah, kuliah lepas semayang. Iaitu kuliah lepas solat ni sunnah. Nampak macam marah tu. Boleh faham kan? No? Simple lah, benda senang ya. Jangan takut no, kalau positif saya tak main.
Dia makan buah anggur. Baik, semua. Waktu Nabi SAW sedang mengajak para sahabat dalam masjid, tiba-tiba cuh mai 3 orang. Bagi nama campur dengan is, maksud dia tiba-tiba. Lorak Kedah kita ni, tiba-tiba cuh mai 3 orang. Laki-laki nombor 1, dia sampai-sampai tu, dia tengok majlis Nabi SAW tu sedang berjalan. Dia cari mana ada tempat kosong di dalam majlis tu, dalam kuliah tu. Dia terus masuk dalam kuliah tu. Tu satu. Laki-laki nombor 1. Laki-laki nombor 2, dia mari-mari sampai tengok ramai agak. Laki-laki dia buat apa Ustaz? Ruang kosong ada. Malam ni tak apalah, saya kena duduk berjarak. Malam ni tak apa kan. Dia main-main tu, dia duduk belakang. Dia duduk belakang kali. Padahal ruang kosong ada, tapi dia duduk terandah di belakang. Dua. Ada pun laki-laki nombor 3, dia sampai-sampai, dia tengok orang ramai ada, dia belah balik tu. 3. Boleh nampak ada suasana cerita. Ni cerita hadis ni, saya nak bagi nampak cerita hadis ni lah. Hak laki-laki ketiga balik terus. Baik, selesai. Bila selesai Nabi SAW bicara, bila habis Nabi bercakap, Nabi bertanya para sahabat yang ramai. Nabi kata, ala adullukum 'anil nafari thalatha? Mau tak aku komen sikit tentang 3 laki-laki yang mai tadi? Nak tak aku bagi pandangan sikit tentang 3 orang yang mai masuk tadi tu? Ulama bahas, ulama mengatakan bila Nabi sebut kepada para sahabat, nak tak aku komen pasal 3 orang tu? Rupanya itu gambaran orang hak mai mengaji ni, rupanya tengok kelaku 3 orang. Rupanya orang hak mai mengaji tu nampak kelaku hak mai masuk duduk dalam, hak mai duduk belakang, hak mai belah balik terus. Maknanya hak mai mengaji tu tengok kelaku 3 orang. Boleh faham tak tu? Selesai. Nabi SAW bersabda, amma ahaduhum, Nabi kata laki-laki yang nombor 1, yang mai tu, dia cari tempat kosong, dia duduk dalam. Nabi kata fa'awa ilallah, fa'awahu Allah. Dia bersungguh mengaji, dia mengaji tu bersungguh, maka Allah bagi tempat kat dia. Dengan makna Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu yang banyak. Pasal apa? Pasal dia bersungguh. Macam tu. Boleh tak? Selesai. Wa ammal akhar fastahya. Nabi kata laki-laki nombor 2 fastahya, dia malu. Kalau lorak Kedah kita ni nak kata macam mana? Kalau saya sebut macam ni boleh faham kan? Dia mengaji ke? Tapi mengaji halal balai. Halal balai faham kan? Orang Kedah tak faham halal balai tu orang. Dia mengaji ke? Mengaji. Tapi mengaji tu macam nampak tak tokoh pun nak mengaji. Orang nak pergi bendang pun nampak tokoh nak pergi bendang. Dengan bawa cangkui, dengan pakai baju, tahu baju tu baju nak pergi bendang, uniform tu uniform pergi bendang. Bawa alat tu pun tahu alat nak pergi bendang. Orang nak pergi bendang pun nampak tokoh. Orang nak pergi kebun nampak tokoh. Tapi dia nak pergi mengaji tak nampak tokoh macam nak mengaji. Tu pun halal-balai. Sini tak ada. Tu dia berani kata, sini okey insya-Allah. Saya tak kata apa anak saya pun first time main ikut malam. Walaupun mak betul orang kampung Naga pun. Kan yo mana dia main mengaji kan, tapi malam ni ceramah tak apa kan. Dia main mengaji tapi nampak tak tokoh macam nak main mengaji tu. Mengaji pun halal balai, rajin mengaji, malas tak main. Mengaji dengan tak mengaji sama banyak. Maksud dia mengaji dalam keadaan malu. Nabi SAW bersabda, fastahyallahu minhu. Allah Ta'ala malu kepadanya. Dengan makna Allah Ta'ala tak bagi kat dia ilmu yang banyak. Pasal apa? Pasal dia buat halal balai. Yang ketiga Nabi sebut wa ammal akhar, hal nombor 3 tadi tu fa'arada, dia belah balik terus. Tengok ada majlis ilmu balik terus. Sedangkan saya rasa ayah ibu-ibu pernah dengar hadis tu kan. Kan Nabi sebut idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kamu bila lalu dekat taman syurga, bahasa kita lah, lalu dekat majlis ilmu, Nabi kita berhenti walaupun sat, duduk sat. Farta'u tu maksud dia duduk walaupun sat. Jangan belah terus. Awak yang senyap nampak kaya. Walaupun kita lalu kat mana-mana majlis ilmu, duduk sat, jangan belah terus. Tapi laki-laki ni belah balik terus. Nabi SAW bersabda fa'arada, orang ni berpaling. Apa maksud berpaling tu Ustaz? Dia tak mau kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala nak bagi. Kan orang masuk majlis ilmu ni kan kelebihan dia banyak. Ketenangan Tuhan bagi. Orang masuk majlis ilmu ni Tuhan bagi tenang.
Sebab tu Al-Imam Ibn Salah, tak silap saya, dalam kitab beliau sebut, Imam Ibn Salah ni satu orang ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tak silap saya lah, ataupun kalau saya ingat-ingat lupa lah, beliau sebut siapa yang ada masalah serabut banyak, duduk majlis ilmu. Siapa serabut hidup macam-macam masalah ni, duduk dalam kuliah, duduk pengajian, duduk dalam majlis ilmu. Pasal apa duduk dalam majlis ilmu, Ustaz? Rupanya duduk dalam majlis macam ni, Tuhan bagi tenang. Ni yang main mengaji malam ni yang main mengaji, ayah-ayah, ibu-ibu sekali dengan saya ni, kita yang main mengaji malam ni, siapa yang tak ada masalah? Semua ada masalah. Semua serabut fikir masalah. Hatta sembahyang maghrib tadi pun duk angkat takbir, duk fikir benda lain. Tengah duk sembahyang, fikir benda lain. Tapi perasan tak? Tengah duk mengaji lah ni, seorang pun tak fikir masalah. Semua duk fikir apa saya cakap lah. Apa? Tu yang boleh tenang. Bukan apa betul ya? Tu yang tenang. Sekali lagi habis kuliah lagi, jalan balik, fikir balik, serabut balik. Tapi lah tak serabut, sebab semua duk fikir apa saya cakap. Tu yang tenang. Faham kau saya duduk cerita? Boleh kalau Allah Ta'ala bagi rahmat, orang masuk majlis ilmu, lambak rahmat, kebaik, kasih sayang Tuhan cukup banyak ni, orang masuk majlis ilmu. Nama kita disebut tu kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Hatta orang yang berada dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala janji dosanya diampun. Duduk silau macam ni lah, dosanya diampun. Berdasarkan dalil hadis inna lillahi malaikatan sayyarah tu. Ada malaikat kerja dia duduk ronda. Kan hujung hadis tu Allah Ta'ala sebut hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mana-mana orang yang duduk dalam majlis tu, seorang pun takkan celaka, semua diampunkan dosa. Rupanya masuk majlis ilmu ni Tuhan padam dosa. Tapi laki-laki ni, dia sampai-sampai dia pelah balik, dia lari daripada kebaikan yang Tuhan nak bagi. Nabi kata apa? Fa'aradallahu ta'ala anhu. Bahasa kita ni, Allah Ta'ala buat tak peduli kat dia. Faham tak hadis tu bentuk dia macam mana? Boleh faham kan no? Cerita dia macam tu. Boleh sakan betul. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya rasa boleh nampak no hadis tu cerita tentang apa no? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk maklumat ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, nak bagi mudah faham lah. Sagi saya pun tak mau merapu je. Saya akan baca ikut keterangan apa yang Syekh Fahmi tulis. Kita ikut yang tu, lepas tu kita goreng-goreng sikit lah. No? Baik. Ulama bahas, hadis ni kita bercara dah tadi, tentang 3 orang yang mai masuk dalam majlis ilmu. Ulama mengatakan, hadis ni sebenarnya merupakan simbolik, ataupun bahasa kita lah, hadis ni sebenarnya gambaran. Gambaran apa Ustaz? Orang Islam dengan majlis ilmu. Hadis ni maknanya nak cerita tentang apa? Tentang orang Islam dengan majlis ilmu. Ada 3 jenis ni. Maknanya orang Islam ni dengan mengaji, dengan kuliah, dengan majlis ilmu, dengan apa ni? Ada 3 jenis ni. Nombor 1, hak jenis mengaji sungguh. Nombor 1. Nombor 2, hak jenis mengaji tapi halal balai. Nombor 3, hak jenis tak mau mengaji langsung. 3 ni. Dan malam ni kita dah tengok hak mengaji sungguh Tuhan bagi apa, hak mengaji halal balai dapat apa, hak tak mengaji langsung boleh apa. Sebab tu malam ni sebelum kita nak bincang keterangan, malam ni kita cek tengok bagai muhasabah. Kita lah duk nombor berapa? Tu sama-sama kita lah duk nombor berapa? Dah tak apa, tak payah abang tak apa. Dah kita cek sama-sama kita duk kategori nombor berapa. Kalau duduk hak nombor 1 Ustaz, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak kalau duduk nombor 1. Kalau rasa Ustaz, saya Ustaz hak nombor 2 tu lah Ustaz. Hak nombor 2 tu lah. Maknanya kalau duduk nombor 2, kita dah dengar dah apa ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan kalau boleh, kena ubah dia tu hak tu. Hak tu kena ubah. Pasal rupanya mengaji halal balai ni, Tuhan tak bagi ilmu yang banyak. Saja kongsilah, benda ni mungkin kasar je lah. Ayah-ayah, ibu-ibu pernah jumpa tak? Orang hak main mengaji di masjid, kadang sampai 30 tahun main mengaji. Kira orang kenal dia, ni rajin mengaji pun. Tapi kita tengok,
Walaupun mengaji lama, tapi perangai dia tak berubah pun. Duk huduh tu. Kalau dulu Ustaz jenis apa melawak kasar Ustaz, mulut tu kira maki sedap-sedap. Duk mengaji tu, mulut sampai lah maki duk sedap tu. Bahkan lagi sakan. Dulu Ustaz dia ni mengaji lama Ustaz, tapi tengok reta orang sapu supaya macam reta dia Ustaz. Dia mengaji tapi tak berubah. Ada kok malah. Rupanya bahasa ni mungkin kasar lah. Rupanya tu mungkin satu kesan. Satu daripada hasil dia mengaji, tapi dia mengaji halal balai. Kalau dia mengaji betul, insya-Allah mudah-mudahan dia berubah. Tapi tengok tak berubah Ustaz, makin teruk orang buat gaya Ustaz. Dulu jarang duk gagau hak orang, lah gagau orang ikut suka Ustaz. Orang ambil sembahyang gagau, orang duk tunduk sikit gagau, orang buat kok mana ada jenis tu, lawak tu. Tak ada orang tu. Jangan melawak tu sekali noh, jangan. Kan? Nabi SAW melawak dah Ustaz. Nabi SAW melawak. Tapi kita orang Islam perlu melawak. Memang Nabi suruh kita melawak. Nabi jumpa Sayyidina Anas. Nabi kata, "Hoi, orang ada dua telinga." Pasal Nabi panggil orang ada dua telinga, melawak. Ada makcik tua mai tanya Nabi, "Ya Rasulullah, orang tua masuk syurga tak?" Kan Nabi kata tak masuk. Makcik tu kerja balik. Nabi kata, "Pi abang ada. Orang tua mana masuk syurga? Kan orang hak bangkit pada masa semua muda." Apa misi dia Ustaz? Nabi melawak. Melawak. Sahabat sakit mata. Makan nasi lajak. Nabi kata dalam bahasa Kedah kita lah senang terjemah. Nasi tengah sakit pun makan lajak tu. Tengah sakit pun makan lajak tu. Sahabat tu melawak dengan Nabi. Sahabat tu kata, "Ya Rasulullah, yang sakit mata." Maksud dia apa? Mata yang sakit, mulut tak sakit. Melawak. Rupanya melawak boleh, silakan melawak. Hidup ni kena melawak. Tapi jangan melawak yang melampau batas. Awak ya. Faham maksud saya tu? Melawak sampai berjatuh maruah orang, melawak sampai tahap menghina orang. Sedangkan kan baginda bersabda, "Kafa bil mar'i isman." Cukup dikira benda ni dosa. Cukup kira berdosa. Buat apa? An yahqira akhahul muslim. Kamu suka hina saudara se-Islam kamu. Tambah kita orang Kedah tak apa, sama-sama Kedah tak apa. Kita orang Kedah melawak kita kasar. Tak apa, melawak kasar. Tapi kalau melawak kasar, orang hak kena melawak tu, hak jadi bahan tu tak berasa tak apa. Kalau dia berasa macam mana? Nampak saudara dengar dia ni sembang, dia ni kelas dengan aku tu, bodoh piang ni. Tu. Berapa lama dah Ustaz? 20 tahun dah melawak aku tu. Pergi makan di kedai memang dia tu 20 tahun dah. Duk bodoh piang tu. Kalau dia tak berasa tak apa, kalau dia berasa. Macam melawak kasar dah aja nampak gaya. Contoh. Tu yang kata penting ngaji. Balik pada tajuk ni. Kalau rasa duduk nombor 1, syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah Allah Ta'ala istiqamah kita duduk nombor 1. Kalau siapa yang main mengaji malam ni rasa, "Ustaz, saya duduk nombor 2 Ustaz. Ngaji halal balai tu saya Ustaz." Baik. Dan hak mana duduk nombor 3? Ada majlis ilmu, belah balik. Tengok ada kuliah, belah balik. Orang tolak meja, Ustaz main mengajar, dia start motor balik. Tengok bulletin utama, hidup melepak kedai. Hidup kedai janda. Sekejap lagi dengar azan isyak, kono main balik. Oi, jangan buat betul. Jangan. Sekejap lagi saya kongsi satu cerita saja kongsilah. Walaupun cerita ni cerita, tapi boleh ambil pengajaran. Dan kisah ni kisah benar, bukan cerita orang reka. Cerita tentang apa? Atas muka bumi ni buka ta'lim ada. Bukan cerita tu lah, tapi point tu. Ayah jangan pernah dengar dah. Kita ni manusia, kalau kita mengaji sungguh, pulun mengaji lah bahasa kita orang ni. Kalau kita pulun mengaji, kadang-kadang Tuhan bagi kita ni jadi alim. Walaupun umur kita dah tua. Kadang-kadang Tuhan bagi kita mengaji sampai ketua ni ta'lim. Tuhan bagi kita ta'lim. Tapi oleh kerana kita bersungguh mengaji, Tuhan balas
anak kita jadi orang alim. Dan saya rasa yang mengaji hari ni semua nak benda tu. Ibu-ibu di belakang pun mau benda tu. Tak alim boleh mengajak orang, tak apa Tak alim boleh duk pergi ceramah, duk pergi kuliah, duk mengajak buka kitab, mengajak apa dah. Alim untuk diri sendiri dia pun jadilah. Dia tahu Ustaz, masuk waktu dia tahu semayang tu wajib, dia boleh buat Ustaz. Puasa-puasa dia boleh buat Ustaz. Dia menikah Ustaz, dia tahu tanggungjawab sebagai suami, dia tahu tanggungjawab sebagai bapa Ustaz. Dia pergi kerja, dia tahu tanggungjawab sebagai pekerja. Dia tak ambil rasuah, dia tak tipu, dia tak salah guna kuasa. Dia reti habuan diri dia, halal haram tu dia reti untuk diri dia pun jadilah. Rupanya kadang Tuhan balas tu. Tuhan tak bagi kat kita, Tuhan bagi kat anak. Kadang Tuhan tak bagi kat anak, Tuhan balas kat cucu. Banyak orang tak perasan benda ni. Dia buat lebih kurang. Padahal kalau dia bersungguh, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sampai ke anak, ke cucu. Silat-silat cicit dia pun dapat. Berkat dia usaha, berkat dia pulun. Senyap lagi sekali. Boleh dapat ke no? No, insya-Allah nah. Jadi siapa dapat poin nombor 3 tadi, kalau boleh kita ubah. Baik. Cuba tengok keterangan Syekh Fahmi tulis apa. Nampak. Baik, keterangan kata Syekh Fahmi di sini. Dia begong sekarang Allah. Tak apa. Baik. Orang yang hendak mendapatkan ilmu itu, kata Syekh Fahmi, orang yang nak mendapatkan ilmu, maksudnya orang yang nak mengaji ni, mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu, kata Syekh Fahmi. Ya. Bukan ini pula. Okey, baik. Boleh kan? Baik. Orang yang hendak mendapatkan ilmu, kata Syekh Fahmi, mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Bahasa kampung kita macam inilah. Orang yang nak mengaji ni, masa kena korban, tenaga kena korban, duit ringgit telah kena korban. Rupanya mengaji ni banyak benda kena korban. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, saya rasa ayah-ayah faham poin ni, ibu-ibu pun faham poin ni. Kita ada anak mengaji, kita ni hantar anak mengaji, anak kita hantar pergi mengaji. Berapa banyak mak ayah ada yang korban masa, pasal apa? Nak bagi anak boleh mengaji. Korban tenaga nak bagi anak boleh mengaji. Hatta kadang Ustaz jual tanah, jual lembu, jual habis Ustaz nak bagi anak mengaji. Rupanya itulah sebenarnya cara untuk seseorang mendapatkan ilmu. Kira tindakan tu bagus sebenarnya. Ustaz saya ni korban habis semua Ustaz jual habis harta apa semua, siapa nak bagi anak mengaji. Itulah cara dia sebenarnya. Rupanya nak dapatkan ilmu memang kena korban dulu. Sebab tu kalau kata mengaji, kita kemut. Mengaji ni kita genggam tak kiri. Rupanya orang macam ni mengaji, pi lah mengaji sana. Dia kata pi tu, hantar pi sana, minyak RM10 habis. Kira anak balik sekolah, ayah nak kena beli ni dah, tak suruh beli semua ni, cikgu mau merepek suruh beli ni, suruh beli je, buang duit je. Rupanya kita kalau berkira macam tu, rupanya kita mengaji tak pergi ke mana, anak kita mengaji pun tak pergi ke mana. Rupanya mengaji ni memang kena korban macam-macam benda. Boleh dapat satu. Kata Syekh Fahmi lagi, hendaklah dia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Sama makna macam tadi, mengaji kena pulun. Jangan malu untuk belajar, jangan malas. Ayah-ayah yang mana ada kitab, siapa nak catik, tulis kat buku tu. Ilmu tidak akan diperolehi oleh dua jenis manusia. Maksudnya mengaji ni, ada dua jenis orang mengaji tak dapat ilmu. Dia mengaji tak boleh, senang bahasa. Mengaji takkan dapat dua orang. Dua jenis lah, dua jenis orang. Dua jenis manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Nombor satu Ustaz, orang malu. Orang malu. Orang malu rupanya mengaji tak dapat tu. Pilah mengaji tu, segan lah. Kedah segan lah. Pilah mengaji tu, segan lah. Kan? Ni petang dia buat kelas, segan lah. Rupanya hak jenis segan itu, segan bukan segan malas, segan malu. Rupanya orang jenis segan malu ni mengaji tak dapat. Murung kan. Sebab tu mengaji jangan segan, mengaji dia tak boleh malu. Satu. Yang kedua, orang yang mengaji takkan dapat ilmu ni, dia panggil mutakabbir, orang belagak. Dia mengaji belagak, dia duk berasa dia kemas, dia duk berasa dia pandai.
Dia duk rasa aku mengaji banyak tu. Oh tu guru aku mengaji, tu guru ni kitab ni khatam, kitab ni khatam. Rupanya dia mengaji, dia duk rasa dia kemas. Rupanya orang mengaji kemas dia tak pergi ke mana pun. Saya taklah jumpa banyak orang, tapi pengalaman ada lah. Pergi mengajar kadang dia duduk sana kat tiang ni. Sini tak ada lah, contoh dia sana kat tiang ni. Buat apa? Ni, kepiang lagi buat tu. Tapi tengok banyak. Daripada apa yang tadi? Saya tahu, orang mengaji tu. Tak apalah, walaupun kamu kalau rasa kamu alim, kamu mengaji banyak kitab. Mana nak letak kalam para ulama? Penghormatan kepada ilmu. Minta maaf lah, kalau kita dengar sekali, kita dengar ilmu tu sekali, kita rasa seronok dengar, ilmu baru, hari ni baru dengar. Okey, kita dengar poin yang sama selepas 1000 kali, selepas 1000 kali kita dengar, masih lagi kita punya tindakan dia macam tu. Ilmu ni satu ilmu baru ni, padahal duk dengarnya ke dia, kita masih rasa ni ilmu baru ni. Rupanya inilah contoh seorang ahli ilmu. Ni baru betul orang mengaji. Orang mengaji ni, dia dengar kali pertama ke, kali kedua ke, kali ketiga ke, kali ke-10 ke, kali ke-100 ke, dia tetap menghormati apa yang dia dengar. Itu baru orang mengaji. Kalau dengar, faham apa itu? Maksud dia dengar banyak kali pun dia rasa hormat dengan ilmu tu. Ada orang, dia dengar kali pertama, dia dengar kali kedua, kali ketiga, dia kata, ustaz ni tak ada modal ulang buah tu. Ada orang malam cakap tu. Tak ada orang buat gue, dia orang malam. Kami belah sana banyak. Dia kata, ustaz ni tak ada modal, dia ulang buah sama tu. Sebelum masuk kuliah, dengar ni, dia mesti ulang punya buah ni. Apa saya siap? Dia mesti ulang punya buah ni, dengar lagi. Masuk kuliah, ustaz tu sebut. Dia keluar kira tu biam lagi tu. Aku kata dah. Bahasa ni mungkin kasar lah no. Padahal kalau ayah ibu perasan, tok guru ataupun ustaz ada mengajar tu, dia ulang banyak kali tu, awak dia tak ada modal lah. Modal dia banyak. Habis tu mesti apa dia duk ulang buah yang sama ustaz. Dia ulang benda sama tu supaya poin dia tu lekat dalam kepala kita. Tu ya. Idza takarrara tahaqqaqa. Benda ulang ni dia lekat. Sebab tu dia duk ulang banyak kali supaya benda tu lekat dalam kepala kita. Kita pula duk rasa macam kemai. Ulang buah sama. Bukan saja-saja dia ulang tu. Dia ada cara dia. Nak bagi poin tu lekat dalam kepala kita supaya kita sentiasa ingat benda tu. Tapi kita dah macam mana duk rasa kemai. Belakang tu boleh belakang. Duk rasa kemai. Tak ada boleh buah tu. Tengok pula ustaz mai, Allah muka kanyak mai, kanyak. Wah, dia rasa dia kemai. Rupanya orang belakang dia kan ada pepatah, ada syair Arab sebut kan. Al-ilmu harbun lil fata muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu ni dia cukup tak mau dengan orang yang belagak, meninggi diri belagak lah. Ilmu dia cukup tak mau dengan orang belagak. Macam mana ayam banjir, ayam boh dia cukup tak mau duduk tempat tinggi. Bila ayam turun, dia singgah kat tempat tinggi, dia tak singgah, dia lalu cepat, dia turun cepat, dia akan takung tempat rendah. Ayam kan dia takung tempat rendah, dia tak akan takung tempat tinggi, dia takung tempat rendah. Macam itulah ilmu ni dia tak akan takung dekat orang yang tinggi diri, dia akan duduk dekat orang hak merendah diri. Sebab tu ngaji jangan belakang. Boleh orang? InsyaAllah orang. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saja kongsi no. Saya sebut tajuk ni bukan apa. Saya nak sebut kata, kalau bolehlah kita minta yang main mengaji malam ni, PKP dah habis dah buka dah. Ni main esok lusa ni, dia main kerajaan dah umum kata endemik pula. Jadi bila endemik, semayang jarak apa pun tak ada, semua boleh ketui je beza kan. Saya nak minta tolong satu lah, apa salahnya dalam PKP hari tu dengan COVID, dengan apa, kita tengok ada adik-adik kita meninggal, ada kawan-kawan meninggal pun ada, orang kita kenal meninggal pun ada, teman seperjuangan kita pun meninggal, berapa ramai.
Apa salahnya bila dah suasana macam tu dah berlaku, start 1-4 ataupun start daripada law ni, kalau boleh apa salahnya banyakkan masa kita dengan menuntut ilmu. Kalau boleh banyak habis masa mengaji, biar mengaji banyak apa. Malam-malam tak buat apa, main mengaji. Kalau boleh biar mengaji banyak apa. Tambah kalau umur kita 60 tahun, 70 tahun, biar mengaji banyak apa. Sebab zaman hari ni adalah zaman kejahilan berleluasa. Jahil tu banyak kan. Saja kongsi lah. Saja kongsi. Saya baru ni ada jumpa, sebab ni live, saya tak payah sebut lah di mana. Ada satu kau, dia mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, ni contoh kata tu, kata bahana tak mengaji tu. Ustaz, nak tumpang tanya Ustaz, mak saya meninggal, betul? Kami ni diuruslah mak tu di rumah adik. Mak tu meninggal rumah adik, kami mainlah adik-beradik semua main uruslah adik, urus mak di rumah adik tu. Okey. Habis selesai semua perkebumian jenazah semua selesai. Adik buat pengumuman. Adik kata apa? Dia kata oleh kerana mak ni mati rumahku, jadi harta mak semua aku punya. Lega. Adik tu buat pengumuman. Dia kata oleh kerana mak ni mati di rumahku, jadi harta mak semua aku punya. Kita ingat tak ada, rupanya ada weh. Saya kata mana boleh kau macam tu. Dia kata tak Ustaz, adik saya keras macam tu. Lah kami duk clear dia adik. Nak kata apa? Saya kata kat kau tu, saya kata macam ni kot kau. Saya rasa adik kau tu ada 2 isu tu. Tak tahulah mana salah satu, tapi andaian saya lah salah satu pada 2 tu lah. Nombor 1, mungkin nombor 1 ni dia tak erti. Tu satu. Dia tak tahu faraid apa, hukum halal haram apa, dia tak tahu hak nombor 1. Tapi saya rasa hak nombor 1 ni payah sikit lah. Ataupun mungkin hak nombor 2. Hak nombor 2 ni boleh jadi sebelum mak mati, mak pesan, mak kata nanti kalau aku mati, harta aku semua ni hang ambil lah. Okay. Saya duk kata hak nombor 2 tu. Saya khabar kat kau tu, saya kata kalau hak nombor 1 disebab dia tak tahu, tu tak boleh. Memang tindakan dia salah, pengumuman dia salah. Tapi saya kata kalau hak nombor 2 tadi, mak umum sebelum dia mati, mak pesan kalau aku mati, harta aku ni hang ambil. Saya kata hak pesanan nombor 2 pun tak boleh. Mana boleh? Betul. Yang saya tahu belakang kan Nabi SAW bersabda, la wasiyata lil waris. Tidak boleh bagi wasiat kepada waris kita sendiri. Mana boleh buat pesan macam tu pada waris sendiri, pada anak-anak sendiri? Mana boleh? Dia mana boleh? Nak bagi wasiat ni pada orang yang bukan waris tak apa. Ni duk pesan kalau mak mati nanti. Ada satu kes ni, mak mati, mak kata kalau aku mati nanti barang kemas ni bagi kat kau hang lah, pasal kau hang bela mak. Jadi barang kemas semua ni hak mak punya ni bagi kat kau. Oh, kau tu ketak tangan langsung. Mak pesan kat aku. Padahal adik-beradik dia semua tak setuju. Kau tu duk kira duk main duk minta mak pesan kat aku, mana ni harta aku, mak bagi kat aku. Adik-beradik pakai tak mau bagi. Dia duk tibai hampa mengaji saja, makan harta haram. Ui. Bawa punca apa? Ni kata bahana jahil. Lah kelipar jadi klik. Faham ke dia cerita? Tak boleh ke macam tu Ustaz? Mana boleh? Wasiat macam tu tak boleh. Kalau nak buat juga, kalau kita mak bagi kat kita wasiat macam tu lah, kok lah. Wasiat tu mak bagi. Sebelum mak mati, sebelum ayah mati, dia pesan Ustaz, barang kemas mak ni bagi kat kau. Contoh. Kalau ayah mati nanti, rumah ni bagi kat adik bongsu hangpa nah. Contoh. Contoh nak bagi senang faham. Boleh dah ambil pesanan tu Ustaz? Kau boleh ambil dah harta tu? Tak boleh ke? Mak ni boleh ambil dah rumah tu? Tak boleh ambil ke? Mana boleh ambil? Tak boleh ambil. Tapi sebab tak tahu, dia pemong langsung. Kalau kata nak buat juga pesanan tu, boleh buat macam ni. Bila mak meninggal dunia, panggil semua. Hak duk ada ni panggil. Anak mak ada berapa orang? 6. Panggil 6-6. Duk ada 6-6. Okey.
Suami mak ada lagi. Suami mak, ayah kita lah. Ayah ada lagi. Ayah ada. Panggil ayah sekali. Mak ada, mak pak ada lagi. Mak kita tu ada mak ayah ada. Arwah mak kita tu mak ayah duduk lagi. Ada Ustaz, Tok Wan tu duduk ada lagi. Panggil duduk ramai. Semua bakat duduk belakang. Ni semua baris belakang. Boleh retam sakau belakang ni. Dah main semua tanya. Ni nak buat pengumuman. Mak sebelum mati, mak ada pesan. Barang kemas ni bagi kat kau. Kau dah renyeh. Kawan nak boleh banyak. Dah contoh kan contoh. Tu kata penting ngaji tu. Ni kau apa mak bagi kat kau semua. Ni nak main tanyalah. Tok Wan setuju tak? Bagi bila Tok Wan pun nak hari kubur nak pergi kan. Tok Wan. Tok bagi kan? Ambil. Ayah. Ayah bagi ya. Mak pesan tu ikutlah. Ni adik-beradik 6 orang. Dah mak pesan macam tu, kami 6-6 semua setuju. Baru boleh ambil barang kemas tu bagi kat kau. Kau pakai sapu dah ke macam mana? Ui, jangan. Jangan. Tambah yang minta maaf tu, tambah jenis duduk rumah kampung macam ni. Kadang isu apa Ustaz? Zaman ayah kita dulu meninggal, tanah sampai lah tak tukar nama. Pakai duduk seorang sikit betul. Lepas tu keli, bak atap sakau keli. Kadang ambil masuk tanah orang, tak banyak pun sejengkai. Tak banyak pun masuk tanah orang sejengkai. Dia buat bendang, dia duk pergi korek, buat batas tu. Patutnya batas duduk betul-betul tengah penggan. Dia buat batas dalam petak dah, dalam petak orang. Jadi petak orang jadi kecil, petak dia besar. Rupanya bila ukok tu dia lari 6 kaki daripada batu apa? Batu penggan. Padahal Nabi sebut dalam hadis kan Nabi kata siapa yang ambil harta orang cara salah, Allah Taala akan haramkan dia masuk syurga. Neraka tu tempat dia. Kan sahabat tanya, awalau kana syai'an yasiran ya Rasulullah, macam mana kalau benda kami ambil tu benda kecil ya? Kan Nabi sebut wa in qatiban minal arak, walaupun yang kamu ambil tu ranting pokok kayu sugi. Zaman Nabi dulu kayu sugi tu free. Siapa nak tonyoh gigi, panjat, kepak, opak ujung bagi hancur, tonyoh. Benda free, benda orang tak jual. Benda tak ada, orang tak jual tu pun kalau orang punya sangkut. Ni tanah, benda ada harga. Duit orang, benda ada harga. Harta, benda ada harga. Ni nak masuk Ramadan. Saya rasa semua sedia yang mengaji ni semua tahu belaka dah tajuk ni. Ayah duk mengaji hadis 40. Kan dalam hadis 40 Nabi cerita tentang seorang lelaki yang berjalan apa? Ash'asa aghbar. Tu duk berjalan dengan debu peluh lah apalah. Sambil duk berjalan tu duk ya Rabb wahai Tuhan. Ulama bahas dia berjalan jauh tu nak pi buat haji. Dia nak pergi buat haji, satu perjalanan yang sangat mulia. Berhenti tengah jalan, musafir, ya Rabb, doa musafir kan tak tolak. Kan Nabi kata, wa ma'kulu haram, makanan dia haram. Wa mashrabu haram, minum haram. Wa malbasu haram, pakai pun benda haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dengan benda haram. Kan ujung tu Nabi sebut, fa anna yustajabu lah, macam mana nak terima? Ni, kita nak masuk Ramadan. Kan Ramadan bulan yang mustajab doa, tapi kita duk sangkut dengan benda tu. Pulun mayang tarawih sampai nak cabut sendi 20 rakaat. Time-time nak buka puasa, untuk guru duk kata Ustaz dekat-dekat buka puasa doa mustajab, menyengit doa, tapi kita sangkut dengan benda yang tak sepatutnya. Tu yang kata bahana bila bahasa kasar bila kita tak mengaji gitu. Ada satu cerita biar, tak apa pun. Tak biar. Hak ni lagi kuat, hak ni jangan marah. Ibu pun jangan marah nak cerita. Tapi cerita betul ya. Ada cerita yang lebih kurang sama. Ada satu kak tu, dia main. Perempuan lah, saya mengajak orang perempuan main tanya. Kak tu main, dia kata Ustaz, nak tanya Ustaz, suami saya meninggal. Betul? Masa duk orang main baca Yasin kat lelaki saya tu,
Tiba-tiba tengok ada perempuan lain Ustaz duk main khayal tepi lelaki saya. Perempuan tu duk baca Yasin sambil duk khayal. Saya pilah kata kat perempuan tu. Saya kata, puan, siapa puan duk khayal tepi lelaki saya ni? Lelaki saya ni. Yang puan khayal teruk kan apa? Perempuan tu kata apa? Ni pun lelaki saya apa? Oh. Faham tak? Boleh cakap no? Oh, terror orang Malau. Perempuan tu dia berani mati punya tu kan. Dia main mengaku, dia kata ni pun lelaki saya apa? Oh. Tak apa. Hak syoknya apa? Ni kok ni. Saya bukan nak cerita bab tu. Kok ni. Dia tahu kata lelaki dia kahwin lebih dulu. Dia balik di rumah lepas habis semuanya dia selesai simpan apa semua. Dia balik, dia himpun semua harta suami dia mana ada. Dia bedak bagi kat anak-anak dia. Lebih hak baki dia ambil kat dia. Sekupang dia tak bagi kat madu dia, sekupang dia tak bagi kat anak-anak madu dia. Saya kata kat kak tu, saya kata kak tak boleh buat tu kak oi. Hak depa kena bagi kak oi. Kak nak kira harta sepencarian ke apa tu terpulang pada kak lah, tapi depa ada hak tu. Bini nu ada hak, anak-anak bini nu pun ada hak kak oi. Dia duk ulang kat saya tu, dia kata tak boleh tak, keram tak oi, keram. Dia ulang tu, keram kita apa? Keram tak oi. Kahwin tak habang, tak kira tak. Saya kata tak boleh kak, tak boleh. Dia duk kata tu tak mau Ustaz geram apa. Kita 2-3 kali duk kena buah tak mau. Kita pun panas, kita cucuk vaksin. Panas juga kita pun. Lah kali saya kata kasar ya. Saya kata kau suka kak. Kau suka. Tapi kak jangan lupa. Kak buat perangai macam ni, kak ambil harta orang ni kak. Kak buat perangai macam ni, kak ambil harta orang. Kak mati nanti, harta hak kak ambil ni akan diwarisi oleh anak-anak. Anak-anak kak pula akan sapu harta orang. Anak-anak kak nanti mati, turun ke cucu. Cucu kak pun makan harta orang pak gaya. Tahniah kak tu. Keturunan kak ni insya-Allah lah. Kalau buat panggil macam ni, keturunan kak sampai mati makan harta orang. Punca dia kak seorang. Kata tu dia dengar-dengar macam tu, dia belah balik tu. Pik-pik dia. Janji kita habang. Faham tak point tu? Padahal kalau parti tengok, kak tu mungkin sapu banyak. Kak tu sapu banyak. Tapi bila main ke anak-anak dia, dapat seorang nak banyak mana. Kalau anak 6, bedak 6, tak banyak mana dah lah. Main ke cucu, boleh seorang jemput. Tapi kaedah menyatakan apa yang banyak haram, faqalilu haram. Apa yang banyak haram, sikit pun haram. Sapu duit orang 100,000, haram. Sapu RM10 pun haram. Curi tanah orang 10 hektar, tipu adik-beradik 10 hektar sapu kat dia seorang, haram. Curi jengkai pun haram. Sama je. Tu punca apa Ustaz? Tu saya sebut tadi, bahana bila bahasa kasar bila kita pakai tak mengaji. Rupanya kena mengaji. Tu baru bak reta, bak lain tak percaya. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu berperasan tak? Orang tua-tua dulu bila masuk bulan Ramadan, mereka tak puasa. Boleh jadilah datang haid ke apakah, tok kita dulu, mak kita dulu, mereka tak puasa bulan Ramadan. Tapi perasan tak? Mereka tak makan pun depan orang. Perasan tak? Mereka tak habaq pun kat orang kata mereka tak puasa. Mereka tetap senyap. Dia panggil apa? Imsak. Tetap tahan. Sampai bila Ustaz? Sampai buka puasa maghrib. Makan sekali dengan orang puasa. Lepas apa Ustaz? Dia panggil imsak. Tahan diri. Tapi perasan tak orang Allah? Buat tengok. Duduk di ofis pukul 12. Jom makan. Bulan puasa. Jom makan. Kan? Lepas tu kawan-kawan tu tanya, tak puasa lah? Kami cuti. Tak apalah. Hang cuti tu tak apalah. Sebab dia, Allahualam, tak tahu kita nak cerita. Orang tak erti tajuk macam ni. Padahal kalau kita tengok dalam kitab, ada satu cerita dalam Al-Fawaidul Mukhtarah, karangan Habib Zain. Minta maaf, karangan Habib Ali bin Hasan Bahrul, anak murid Habib Zain. Ada yang pernah dengar cerita ni? Ada satu majusi, satu orang apa panggil sembah api. Dia tengok anak dia makan di hadapan orang Islam. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu amamal muslimin. Dia tengok anak dia duk makan depan orang Islam. Dia pi dekat anak dia majusi ni, sembah api ni, pi kat anak dia, fadarabahu, pukul. Lepas tu dia kata, pasal apa hampir makan depan orang Islam? Hang tak hormat kalau bulan Ramadan ni? Tak hormat ke ni bulan Ramadan ni? Orang Islam duk puasa, hampir makan depan dia. Majusi ni, sembah api ni, marah anak dia. Yang syuknya dalam kitab tu sebut, famata dzalikal usbu', minggu tu mati.
Lepas dia marah anak dia, lepas 2-3 hari mati. Fara'a, ada satu orang alim dalam negeri tu tidur mimpi jumpa majusi ni. Tapi yang syoknya mimpi wa huwa fil jannah, dia duduk dalam syurga. Maksudnya dalam kenikmatan. Orang alim ni tanya, "Hai, bukankah hang ni majusi ke? Sembah api ke? Hang ni bukan orang kafir ke sembah api ke?" Masa tu lelaki tersebut menjawab, dia kata bala, dia kata betul. Betul. Tetapi sebelum qabla wafati, sebelum aku mati, akramani Allahu bil Islam. Allah Taala bagi ke aku kemuliaan dengan masuk Islam. Maksudnya sebelum aku mati aku dah mengucap. Dah mengucap. Sebelum mati dah mengucap. Pasal apa? Dia kata li ihtirami syahr Ramadan. Dia kata sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Rupanya disebabkan aku muliakan bulan Ramadan, Allah Taala bagi pada dia Islam sebelum mati. Orang kita lah bulan Ramadan biasa. Orang kita lah nak masuk bulan Ramadan, ngaji apa pun dah. Ulang kaji apa pun dah lah. Saja kongsi satu pukul dah, pukul 9 nak berhenti pukul ni. Ya. Nak berhenti pukul lah. Pukul 12. Tu dia orang. Jangan lah. Saya ada mesyuarat di Pematang Pau. Ni lagi nak penderah pula. Tak sat 160 km sejam. Allah rakam pula maju lagi. Polis cari saya pula. 160 tolak 90. Saja kongsi. Tak apalah sikit ke boleh kono. Ni pun nak habis dah perenggan ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ni hari Ahad ni kita semua nak berpuasa. Kita akan memasuki ambang Ramadan. Pernah dengar tak satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan." Siapa gembira dengan masuk bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah Ta'ala akan haramkan jasad dia daripada dibakar oleh api neraka. Pernah dengar hadis ni? Siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Baik. Perasan tak? Kita sekarang ni hari Rabu ni. Perasan tak? Bila sebut kata bulan Ramadan nak mai hari Ahad ni, mulut sentiasa cakap yang manis tentang Ramadan. Orang sebut ni bulan Ramadan hari Ahad ni, oh Ramadan karim, oh bulan Ramadan bulan ibadat, oh bulan Ramadan kita nak buat ganjaran pahala, bulan ibadat, bulan. Macam-macam lah. Tapi perasan, mulut kita aja cakap begitu. Tapi hati kita maknanya tak seronok pun dengan kedatangan bulan Ramadan. Pasal hati kita gelisah nak puasa. Kita boleh bohong orang, tapi kita tak boleh bohong Tuhan. Kita tak boleh bohong diri kita sendiri. Hati kita tak syok pun nak masuk Ramadan ni. Dengar pula kata tak boleh makan. Allah tak boleh makan. Allah Ramadan. Nampak semua macam serabut dan nampak gaya masuk Ramadan. Tak betul. Kita boleh bohong orang. Kan? Tanya lah ustaz kan. Serupa lah kita. Mulut cakap manis. Ramadan karim ni nak masuk bulan Ramadan. Tapi hati kita tak syok lah. Duk serabut ni. Tak boleh makan, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Ni, duk serabut ni. Kalau boleh biar Ramadan tu lambat lagi pun tak apa. Ulama kita pesan saja ringkas. Min alamati ighraqi bidzunub, di antara tanda kita ni tenggelam dalam dosa banyak, tanda dosa kita banyak, adamu syarah sadri, hati kita tak dicerahkan. Lorak Kedah kita macam ni lah. Tanda dosa banyak, hati kita ni serabut dua benda kita tak syok. Yang pertama, qiyamil lail, bangun waktu malam, tak syok. Yang kedua, siyamin nahar, puasa siang hari. Dan yang syoknya, dua-dua tu ada di bulan Ramadan. Ibadat waktu malam, oh leceh tarawih, oh. Tapi mulut abang orang ni, oh tarawih, kita nak puluh buat tarawih. Tapi dia gelisah nak tarawih. Dengar pula apa masjid malam umum, masjid Abu Bakar umum. Kita kalau boleh tarawih ni kita akan buat satu juzuk satu malam. Lagi dia gelisah. Kalau boleh duduk mak dah, masjid mana tu imam jenis express ni. Dia serabut. Puasa serabut. Rupanya orang hak serabut ni,
Rupanya boleh jadi itu satu tanda dosa kita sedang banyak. Apa salah tu kata penting mengaji? Apa salahnya? Ni 2-3 hari nak masuk Ramadan ni, banyakkan istighfar dulu. Minta ampun banyak-banyak supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati kita seronok. Any question? Ada soalan? Dapat dah poin saya bagi tadi. Boleh kono? Kan? Pakat-pakat minta ampun dulu, pakat-pakat istighfar dulu. Minta supaya kita masuk dalam bulan Ramadan hari Ahad ni dan kadang kita seronok. Seronok zahir, seronok batin. InsyaAllah no? Baik, sambung sikit lagi. Jam saya 9.05 minit dia. Okey ke? Okey. Baik, sambung. Kata Syekh Fahmi lagi, sentiasalah menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Ni Syekh Fahmi pesalah. Dia kata kalau ada masa, ada ruang mengaji, dia kata pulung mengaji. Ayah kalau boleh mengaji dengan macam ni, mengaji. Kalau tak boleh mengaji macam ni pun, ibu-ibu di belakang. Kalau rasa tak boleh nak main masjid, nak main apa, tu handset ada, TV ada, gunakan ruang tersebut. Bolehkah mengaji ikut internet, Ustaz? Bolehkah mengaji ikut apa TV? Boleh. Tapi kalau ikut pandangan Habib Umar Jilani, ni ulama besar ada di Mekah lah ni, beliau mengatakan pengajian Ibarus Syashah ni, mengaji ikut skrin tu, mengaji ikut TV, ikut handset, ikut apa ni, itu dikira majlis ilmu yang paling bawah kali. Tapi majlis ilmu lah, tapi paling bawah kali. Dah tak boleh nak main mengaji, dengar. Bukalah Quran Time ke apa, kata pulanglah mengaji. Jangan tak ada no, bakat-bakat mengaji. Tidak perlu disuruh untuk belajar. Mengaji ni jangan tunggu orang suruh, jangan tunggu bini beletiak. Tapi sentiasa bersedia untuk belajar apabila ada kesempatan. Mengaji ni ada ruang mengaji. Sebab tu para ulama kita, tutup guru kita, kadang dalam kereta dia standby pen, standby kitab, standby buku, standby belakang-belakang. Pergi mengaji mana-mana kadang ada. Bawa kereta, dengar radio Kedah, radio Pulau Pinang, dengar radio tu ya. Kuliah apa-apa, dengar ada poin sedap, dia boleh berhenti kereta, berhenti tulis tu. Pasal apa Ustaz? Dia nak kepada ilmu. Berhenti kereta, tulis tu. Tulis apa ada dengar. Lepas tu habis sambung, bawa kereta pula. Rupanya mengaji kena macam tu. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar, dia dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bila mengaji ni pulun, orang ni insya-Allah akan dapat ilmu yang banyak. Baik. Ayah ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya janji tadi nak cerita satu kisah yang saya sebut awal tadi tu. Kita pulun mengaji, kadang-kadang Tuhan balas pada anak kita, kadang Tuhan balas pada cucu kita. Cerita ni cerita benar, disebut oleh Syekh Hisham Burhani, hafizahullah Ta'ala. Saya rasa ada sebahagian pernah dengar ada cerita ni. Cerita ni berlaku di Syria. Cerita tentang seorang hafar. Hafar ni penggali kubur. Dia menggali kubur. Satu hari dia gali kubur, ada satu mayat dibawa pada dia, mayat kat dia. Dia ambil mayat tu, dia buh liang. Masa dia angkat bola liang tu lah, anak muda ringan dia lah kan, dia angkat bola liang. Masa dia bubuh liang tu lah, dia mula lihat dalam liang anak muda tu, dalam kubur dia tu, nampak suasana cantik, nampak ada lembaga putih yang main berseri-seri, nampak macam tu, nampak suasana sangat syok. Penggali kubur ni pingsan, duduk dalam kubur tu pingsan. Orang angkat dia, orang keluar, orang selesaikan pengurusan jenazah, selesai lah. Tapi penggali kubur ni tak habaq kat orang apa yang dia rasa. Ni cerita benar lah, bukan saya nak mereka cerita bohong ni. Sebulan kemudian ada lagi seorang mati, meninggal dunia. Penggali kubur ni sekali lagi dia urus jenazah apa semua, dia korek liang apa semua. Waktu angkat mayat tu, dia angkat, dia bubuh dalam liang. Dia nampak sekali lagi peristiwa yang sama, nampak cantik, nampak segak tu. Tapi kali kedua ni dia tak pingsan dah. Tak apa. Habis selesai urus jenazah, dia cari siapa ahli keluarga ni mati nombor 2 ni. Lah kali dia jumpa satu orang perempuan. Rupanya perempuan ni mak kepada ibu kepada mati nombor 2 ni. Dia kata, makcik, ringkas cerita lah, makcik aku nak tanya kamu, ni anak kamu ke apa kan? Makcik tu kata apa?
Allah Ta'ala uji aku dengan ujian yang sangat berat. Hari ni anak kedua aku meninggal dunia. Bulan lepas anak pertama aku meninggal dunia. Maknanya pakcik penggali kubur pengsan tu, anak pakcik tu juga. Dah habang kata dua-dua anak makcik tu, dia cerita terus lah apa suasana yang berlaku tu. Makcik tu last kali kata macam ni, saya ringkas cerita lah. Makcik tu kata dia tak tahu apa yang berlaku, tapi dia kata yang dia tahu, anak dia hak pertama meninggal tu, dia talibul ilim, dia rajin ngaji. Tuhan nombor satu. Hak nombor dua ni, hak mati ni, dia bekerja, maksud dia cari duit, tapi duit ringgit dia banyak, dia perhabis pada orang mengaji. Ada sekolah, ada tafih, ada orang mengaji, apa dia banyak perhabis harta dia ke arah tu. Penggali kubur ni bila dengar kata hak ni habuan orang mengaji dapat, dia tak jawatan terus sebagai penggali kubur. Dia pergi ke satu masjid di Damsyik, Syria, antara masjid yang besar di sana. Dia jumpa tok guru di sana, mula start mengaji. Tak silap saya tok guru ada apa? Tok guru tu bagi kitab asas lah, kitab nahwu asas. Macam Batan Jurumiyah apa lebih kurang macam itulah. Bagi kat dia, mula start mengaji, baru start mengaji. Tahu jadi apa? Berkat dia pulun mengaji tu, Allah Ta'ala bagi lah kali penggali kubur tu jadi orang alim. Tak silap saya beliau menggunakan nama Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar tu penggali kubur. Jadi orang alim. Tuhan bagi situ. Berkat dia pulun mengaji tu. Syekh Abdul Rahman ni meninggal, Allah Ta'ala balas lagi. Apa dia Ustaz? Berkat dia pulun mengaji, Tuhan bagi anak dia pun ganti dia jadi orang alim. Anak dia meninggal, Tuhan balas lagi, cucu dia jadi orang alim. Dan bila cucu dia meninggal ni, wallahu a'lam lah, setakat maklumat yang saya dapat lah, Allah Ta'ala bagi cicit dia pun jadi orang alim. Cicit dia masih hidup lagi di Syria. Tak silap saya nama cicit beliau Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Dua dah ya. Tok Wan ubah hidup sekali ya, Tuhan balas sampai ke cicit jadi orang alim. Tu yang saya kata tadi, ayah-ayah yang main mengaji malam ni, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, kita pakat-pakat pulun mengaji. Biar banyak mengaji tak apa, main mengaji. Mana nak tahu Allah Ta'ala tak bagi kat kita, dia bagi ke anak cucu cicit keturunan kita. Jadi ya, kita mau yang tua ya. Paling tidak itulah bekalan kita masa kita masuk dalam kubur. Understand? Boleh kan? InsyaAllah no? Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil pengajaran, mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil faedah pada malam ni insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu boleh kan? Wah, pukul 9 lebih lah. Semua makan 2 bila nak berhenti. Kan? Ada makan malam ni? Tu jemaah ada. Oh, kena berhenti awal takut sejuk. Ya no, insya-Allah. Jadi ayah ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau boleh lah, dalam tempoh 3-4 hari ni kalau boleh kita pakat-pakat belajar sikit hukum hakam berkait dengan puasa, apa perkara yang wajib tentang puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara makruh. Belajarlah sikit, ulang kaji semula supaya amalan kita yang pertama sah dan yang kedua diterima. Pakat-pakat mengajilah. No? InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. No? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.